dalam Quran, dalam surah An-Nisa yang akan kita baca, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Engkau akan dapati wahai Muhammad, manusia yang paling bermusuh dengan orang Islam ialah orang Yahudi dan orang musyrikin. Dan engkau akan dapati wahai Muhammad, orang yang kasih kepada orang Islam, iaitulah orang-orang Kristian yang terdiri di kalangan padri-padri dan pendeta-pendeta. Di antara mereka ialah Raja Habasyah Najasyi. Setengah ulama mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah bersempena dengan kematian Najasyi Al-Askham yang telah masuk Islam. Yang kita baca kisahnya, Najasyi Raja Habasyah ini, dia menganut Kristian Ortodok. Bila sahabat-sahabat Nabi yang duduk di Madinah diseksa, di Mekah diseksa, lalu Nabi kata di sana ada raja yang baik, yang adil di negeri Habasyah. Pergilah kamu berhijrah ke negeri Habasyah. Pergilah beberapa orang sahabat, kali yang pertama, kali yang kedua, termasuk Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, berhijrah ke Habasyah bersama-sama dengan rombongannya. Apabila pemimpin-pemimpin Mekah tahu berkenaan dengan orang Islam sudah berlindung di Habasyah, lalu mereka menghantar wakil mereka, Suhail bin Amr dan Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ni dia masuk Islam akhirnya. Masa itu dia kafir. Dia hantar ke Habasyah dengan hadiah-hadiah, barang-barang emas. Hadiah yang mahal, nak beri hadiah ke Raja Habasyah. Mengadap Raja Habasyah memberitahu bahawa ada satu golongan daripada penduduk Mekah lari di sini berlawan dengan datuk nenek moyang zaman dulu, bawa ajaran yang pelik, jangan beri, biar halal balik. Raja Habasyah dia nak tahu, dia siasat dulu, dia seorang raja yang adil. Lalu dia panggil orang Islam, maka pergilah Ja'far yang menjadi ketua rombongan. Raja Habasyah tanya Ja'far, apa dia ajaran baru yang kamu bawa? Lalu Ja'far menceritakan, kami dulu jahiliah, kami dulu menyembah berhala, kami dulu berzina, kami dulu makan bangkai, kami dulu bunuh orang, macam-macam berperang sesama sendiri, sama anak beranak, dengan kih-kih dunia saja. Lalu Allah mengutuskan seorang Rasul mengajak kami kepada tauhid, mengesahkan Allah dan menolak syirik, mengajak kami kepada perkara yang baik. Kata Raja Habasyah, Rasul-Rasul ni ada kitab Allah yang diturunkan kepadanya. Jika kamu baca mana-mana wahyi yang diberi kepada Rasul, kalau dia Rasul mesti ada wahyi. Lalu Ja'far membaca ayat-ayat Quran. Bila dia baca, Najasyi dan padri-padri yang ada bersama dengan dia menangis kerana mendengar ayat Allah. Lalu dia mengangkat kayu yang ada di tangan dia, terang-terang, nyata-nyata, sebagaimana nyatanya kayu yang ada di hadapan aku ini. Lalu dihalaunya Amr bin As dan Suhail bin Amr, dihalaunya dua orang duta ni balik, dan hadiah-hadiah dipulang balik. Bila diketahui Raja Habasyah sudah masuk Islam, rakyatnya memberontak. Sebahagian rakyat memberontak, terpaksa berperang. Lalu Najasyi suruh orang Islam berundur ke laut. Kalau kami menang, mari semula. Kalau kami kalah, kamu selamat. Allah Ta'ala memenangkan Najasyi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, Najasyi menerima surat Nabi SAW mengajak dia masuk Islam. Ini mengikut riwayat As-Suyuti dan ada sirah yang lain. Najasyi jawab surat Nabi
mengatakan dia masuk Islam dan menyatakan kesediaan untuk datang menghadap Nabi SAW, walaupun dengan berjalan kaki. Seorang raja yang bersedia berjalan kaki untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana dia menghadapi pemberontak yang memberontak kerana dia masuk Islam, maka tertangguh. Tiba-tiba Najasyi mati. Kematian Najasyi diberitahu oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi SAW bersabda, aku dapat berita saudara kamu Najasyi Al-Askham sudah meninggal dunia. Mari kita bersemayam. Lalu Nabi keluar ke padang bersama dengan sahabatnya, semayang gaib untuk Najasyi, sebagaimana sembahyang jenazah. Macam sembahyang mayat ada di hadapan. Lalu orang munafik berkata, Muhammad bersembahyang untuk kawan dia, raja yang hitam tu, raja Habasyah, raja yang hina tu. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya di kalangan ahli kitab itu ada mereka yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadamu. Dia beriman dengan Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, Taurah dan Injil, dalam keadaan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka sanggup menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, walaupun menghadapi pemberontakan. Bukan macam Raja Rom. Raja Rom bila terima surat Nabi, lalu dia siasat-siasat, dia panggil orang Mekah. Kebetulannya Abu Sufyan, tanya Abu Sufyan macam mana pengikut Muhammad ni. Kebetulan Abu Sufyan ni mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi berkahwin dengan anak dia Ummu Habibah radhiyallahu anha. Abu Sufyan beritahu dia bawa ajaran yang pelik pada ajaran nenek moyang zaman dulu. Raja Rom tanya macam mana pengikut dia. Pengikut dia orang-orang miskin, orang susah. Sikit je orang senang-senang. Orang senang takut terjejah perniagaan, takut susah kehidupan. Kata Raja Rom, haulai atba'ur rusul, mereka itulah pengikut-pengikut Rasul. Bila dengar Raja Rom kata begitu, pembesar-pembesar dia pun bising. Bila dengar bising, raja takut jatuh takhta dia. Lalu Raja Rom kata, aku kekal dengan agama kita asal, tak masuk Islam. Raja lain dengan Raja Najasyi. Najasyi ni la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Sanggup berjuang untuk menegakkan Islam, walaupun jatuh takhta tak peduli. Dan Allah Ta'ala memberi pertolongan. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran kepada mereka di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat segera hisabnya. Hisab Allah Ta'ala lebih segera daripada alat-alat kera yang ada pada hari ini. Allah Ta'ala maha mengetahui, memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang menegakkan syariat Allah, yang tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Walaupun dia susah, kerana dia anggap ayat Allah ni lebih mahal daripada segala-galanya. Ayat Allah bukan harga 200-300 riyal, sejuta, dunia dan segala isinya. Ayat Allah tak boleh beli dengan segala kemewahan dunia. Maka Allah Ta'ala beri kepada mereka nikmat dunia dan nikmat akhirat yang kekal abadi.